وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam kepada para pendengar kisah waktu malam. Okey guys, dalam sedar tak sedar, kita sekarang ni dah berada pun di penghujung Ramadan. Dan sekarang kita sedang melalui fasa-fasa orang kata di mana malam 10 terakhir Ramadan. Yang mana seperti kita tahulah, dalam 10 malam terakhir ni, banyak ulama berpendapat bahawa ada satu malam yang disebut sebagai malam Lailatul Qadar. Cuma kita tak tahulah malam tu jatuh pada malam bila. Ada yang kata pada malam 27, ada yang kata setiap malam ganjil. Jadi tak kisah, kita gandakan saja kita punya ibadah kita pada malam-malam terakhir ni sebelum menjelang Syawal. Dan untuk tarikh Syawal pula, kita kena standby. Andai kata kalau raya mengejut lagi macam tahun lepas, kita reda je, kita raya je. Tapi apa-apa pun tak salah kalau kita nak standby, orang kata bersedia daripada awal. Sebab yalah kan, kita tak tahu tarikh raya tahun ni betul-betul muktamad pada berapa hari bulan. Jadi tak apalah, sebab pengumuman raya tu kita tunggu sajalah. Tengok anak bulan, tarikh tengok anak bulan. Jangan kita bantai pula, kita nak salahkan pihak majlis agama ke apa sebab kenapa tak tetapkan tarikh awal-awal. Sebab macam Ustaz Zaidus kata dah, tarikh raya ni kita nak tengok berdasarkan anak bulan. Yang kita boleh tengok anak bulan tersebut pada 29 Ramadan. Andai kata kalau 29 Ramadan tu kita dah nampak anak bulan, dia for sure esoknya raya lah. Pada esoknya 1 Syawal lah. Kalau 29 Ramadan tu tak nampak lagi anak bulan, so esoknya puasa, lusanya baru 1 Syawal raya. So tak apalah, kita sambut dulu Ramadan ni. Jadi sekarang ni tak apalah, mari ni saya akan sampaikan kepada anda satu kisah dalam kisah waktu malam ini. Jadi tak nak melalut lagi, jom kita teruskan dengan kisah daripada kisah waktu malam. Okey guys, kalau kita sebut berkenaan dengan raya, memang kita terbayanglah pelbagai jenis kuih raya. Contoh macam orang kata mazola, kuih semprit, kuih bangkit, kuih batang buruk, kuih makmur, apa lagi kuih raya ada. Macam-macam lagi lah kuih raya yang ada pada hari raya yang biasa kita tengok ataupun yang jarang-jarang kita tengok. Contoh macam Emma London. Aku pun tak tahu kenapa nama dia Emma London, tapi munculnya hanya pada hari raya. Puasa ke, hari raya Aidil Adha ke, tak kisah. Jadi inilah kisah yang dialami oleh seorang wanita yang bergelar seorang ibu yang juga menjalankan bisnes kecil-kecilan dalam bisnes membuat kuih-kuih ni lah, khususnya kuih raya. Jadi bila sampainya waktu orang kata dah hampir-hampir lebaran tu, dalam bulan Ramadan pun dia dah start sibuk dah untuk buat tempahan-tempahan kuih raya. Jadi Makcik Senah ni dalam banyak hari jugalah, dia ada satu kedai tak jauh lah daripada rumah dia. Rumah dia dekat kawasan kampung dan kedai dia berada di kawasan Pekan sikit. Dia tak jauh lah daripada rumah dia, dalam 5 km lebih kurang tu. Jadi kebiasaannya Makcik Senah ni biasa dia memang balik lambat lah. Biasa dalam pukul 10, pukul 11 itu biasa baru dia balik daripada kedai dia. Dan untuk buat kuih raya ni, dia tak buat seorang-seorang lah. Biasanya dia ada anak-anak dia bantu, ataupun dia ada lah 2-3 orang pekerja dia yang akan bantu untuk buat kuih raya ni. Dan tibalah pada suatu malam, kira-kira lebih kurang dalam lagi seminggu lagi sebelum raya. Pada waktu malam ni, Makcik Senah dia bagi kebenaran lah untuk anak-anak dia pulang awal. Pekerja dia dah balik sebelum buka lagi tadi dah. Dia suruh balik.
untuk anak-anak dia benarkan untuk balik awal sikit. Dan Makcik Senah ni tinggal seorang lah kedai. Lagipun dia malam tu dia bukan nak buat kuih lagi dah. Dia cuma nak kemas sikit apa yang patut. Dan tujuan dia suruh anak dia balik pun sebab anak dia waktu tu dah penat sangat dah. Jadi dia sebagai ibu dia kesian lah tengok ada dia penat. Jadi dia suruhlah anak-anak dia balik dulu. Anak-anak dia pun balik lah dulu. Naik motosikal. Makcik Senah ni dia naik motosikal sendiri. Jadi anak dia pun dah balik. Jadi dalam Makcik Senah tengah duk kemas barang-barang perkakas yang dia buat kuih tadi tu kan. Buat kuih raya, biskut raya tu semua. Dalam dia kemas ni, tiba-tiba dekat dalam kedai dia seakan-akan dengar bunyi suara orang bersembang-sembang. Untuk pengetahuan semua, kedai Makcik Senah ni dia kedai 2 tingkat tau. Atas dia rumah kedai, dia lot rumah kedai. Atas tu bahagian rumah, bawah tu bahagian kedai. Dan mostly biasanya bahagian atas rumah tu biasanya jarang lah dia orang duduk. Dia orang hanya jadikan bahagian atas rumah tu sebagai tempat rehat saja. Jadi tempat atas tu memang jarang-jarang ada. Yang biasa dia pakai ialah ruang bawah lah. Makcik Senah terdengar bahagian atas, aka bahagian rumah bahagian atas, bahagian rumah kedai tu, atas dia terdengar seakan ada suara orang seakan-akan bersembang-sembang. Suara macam 2 orang anak tu, macam sembang antara satu sama lain. Tapi pakai bahasa yang dia tak fahami langsung. Macam mana aku nak gambarkan? Mungkin seorang ni pun reply seorang kencung. Aku pun tak tahu dia cakap bahasa apa kan. Sebab Makcik Senah kata dia dengar seakan-akan anak dia sembang ke atas dengan pakai bahasa yang tidak difahami. Dia pada awalnya dia macam curious tau. Dia tengok betul ke datang daripada tingkat atas ni. Dia pun perlahan lah jalan perlahan menuju ke tangga. Dan naik atas ni, tiba-tiba dia kata hati dia berkata, Senah, jangan naik atas Senah. Anak-anak kau, pekerja kau semua dah balik. Kau seorang je ada dalam kedai ni. Baik kau jangan tahu apa yang ada kat atas tu. Jadi Makcik Senah pun langkah dia terhenti. Dan serta-merta suara yang dekat atas tu pun terhenti juga. Senyap. Waktu ni Makcik Senah dah rasa tak sedap hati dah sebenarnya. Dan Makcik Senah pun cepat-cepatlah dia kemas semua barang dia. Dia pun dah tak sedap hati malam tu. Dia tak tahu kenapa tiba-tiba dia dengar pula suara tu. Suara macam seakan-akan anak dia, tapi dia tahulah itu bukan anak dia. Sebab anak dia dah balik pun. Tadi dia dah suruh dah anak dia balik. Jadi dia kemas barang dia semua. Dia pun kuncilah pintu kedai apa semua dan dia pun start balik motor, dia pun balik. Okey. Dalam perjalanan balik ni pula, ketika Mak Senah sedang menunggang motosikal, bawa motor kapetak dia kan, sebab pasal dia kata dia bawa motor Honda C70. C70 ni Honda kapetak lah kot kan. Kalau aku panggil Honda kapetak, kalau korang aku tak tahulah. Dalam dia tengah balik tu, balik tengah menunggang motor, dia lalulah dekat jalan kampung dia yang agak sunyi masa tu. Sunyi tak sunyi jugalah sebab masa tu dalam pukul 11 tu ada lagi lah kenderaan lalu-lalang 2-3 biji, tapi dah tak ramai lah. Sebab kalau anda kata kalau dia balik dalam pukul 10 tu, jalan masih lagi ramai orang. Kebetulan pula waktu orang baru balik berterawih, so agak ramai lah. Di dalam pukul 11-11.30 tu biasa dah tak ada orang dah. Jadi dia balik. Dalam dia duduk press motor tu, tiba-tiba daripada jauh dia ternampak ada seorang makcik tengah jalan perlahan-lahan di bahu jalan. Mak Senah ni pada awal dia macam apa ya makcik tu buat kat sini? Dia tak kenal lah makcik tu siapa sebab dia tengok daripada belakang je, sebab makcik tu sedang berjalan menuju ke hadapan, maksudnya membelakangi dia lah. Makcik Senah tengok, kenapa pula lah makcik ni jalan seorang sini Dah lah gelap,
kiri kanan pun hutan. Lebih kurang dalam beberapa kilometer lagi baru sampai dekat kawasan perumahan, aka kampung dia lah, kampung dia. Jadi Makcik Senah pun dalam hati dia dah berniat dah. Dia dah berniat untuk tanya, menghampiri makcik tu, dan dia nak tanyalah makcik tu nak ke mana. Sebab anda kata kalau satu jalan, dia nak tumpangkan je makcik tu. Mana nak tahu kan, kemungkinan besar jiran-jiran dia juga lah, sebab malam tu gelap. So daripada jauh memang susah lah nak cam siapa. Dan Makcik Senah pun makin dia dekat dengan makcik yang tengah jalan tepi jalan tadi tu, dia tekanlah horn. Dia tekan horn sekali dua, pen. Tapi makcik yang berjalan tepi jalan tu, dia tak hiraukan pun horn motor yang ditekan tu. Makcik tadi terus jalan perlahan-lahan. Dan semakin dia dekat, semakin dia jelas lihat makcik tu dia pakai kain berkelubung atas kepala. Dia heran lah kan, siapa orang kampung di sini yang suka pakai kain berkelubung atas kepala. Untuk makluman semua, makcik tu pakai kain macam kain batik atas kepala tu, berkelubung macam tu lah, macam orang-orang lama dulu. Tapi saya ingat Makcik Senah, dalam kampung dia, even pangkat nenek sekalipun, jarang rasanya tak ada orang yang berpakaian macam ni. Tapi tak tahulah, kalau mungkin ada malam tu saja kah, nak cover ke, mungkin sejuk ke apa, tak tahu. Jadi dia pun teruskan niat dia menghampiri makcik tu, niat nak tanyalah horn tadi. Dan dia cuba tekan horn lagi sekali. Dan bila dia tekan horn lagi sekali, tiba-tiba makcik tadi tu ada dalam 100 ke 150 meter di hadapan dia. Dia try lah tekan horn. Tiba-tiba makcik tu berhenti. Dan bila makcik tu berhenti, Mak Senah ni tiba-tiba dia rasa macam ada satu perasaan tak sedar hati tau, dalam badan, dalam hati dah. Dan tiba-tiba dia pun tekanlah brake, dia berhenti juga. Sebab dia tengok makcik tu tiba-tiba berhenti macam tu. Berhenti terpacak gitu tepi jalan. Dan inilah kejadian yang paling tak disangka-sangka oleh Mak Senah. Tiba-tiba makcik tadi tu yang berhenti tu, tiba-tiba dia berpusing ke arah kiri menghadap semak. Dekat sebelah kiri makcik tu, kat bahagian semak tu, dia ada satu pokok besar tau, macam pokok beringin itu. Pokok tu memang besar, memang tinggi. Korang nak tahu dah apa makcik tu buat? Makcik tu tiba-tiba dengan pantas dia berlari ke pokok tu. Tiba-tiba dia panjat baik pokok tu, laju baik, dia panjat laju macam tu. Dan Makcik Senah tengok ni, ya Allah, apa benda ni? Sebab makcik tu dah tua. Kau bayangkan, logik tak? Dia nak panjat pokok tu dengan punya laju, sekejap saja dia dah sampai dekat dahan atas pokok tu. Tinggi masalahnya. Dan bila dah sampai ke atas dahan tu, makcik tadi tu siap duduk, siap juntai kaki dia. Sambil, orang kata sambil humming lah. Humming lagu apa tak tahu, dia tengah humming. Dan waktu ni, makcik tadi tu menghadap dia tau. Makcik tadi betul-betul menghadap dia, betul-betul tengok dia. Memang masing-masing ada eye contact masa tu. Masa tu, Makcik Senah hanya mampu istighfar dalam hati saja. Ya Astaghfirullahalazim. Sebab dia nampak muka makcik tu, meskipun gelap, meskipun malam waktu tu, tapi waktu tu ke jalan tu dia ada lampu jalan. Dia boleh nampak muka makcik tu teramat berkedut. Memang teramat berkedut betul. Rasanya bukan macam orang, mungkin dah, kalau orang lah mungkin umur tu dah mungkin dah 100 lebih tahun. Memang dah teramat berkedut. Nampak sepatutnya memang dah agak lemah sepatutnya, tapi macam mana dia boleh panjat naik atas pokok tu. Jadi Makcik Senah pun dah tak terfikir, dia terus baik, dia rem motor dia tu, rom. Tapi motor tak bergerak. Motor tak boleh bergerak. Dia kata, ya Allah, kenapa motor aku tak bergerak ni, ya Allah. Dan dia pula start motor dia. Dia mula dah pulas. Rupanya gear tak masuk. Tadi dia matikan dia, tadi dia neutralkan gear. Dan apa-apa lagi dia masuk gear satu, teruslah dia berdesuk, tinggalkan terus. Lalu buah pokok yang mana makcik tadi tu berjuntai, terus dia terus memecut laju sampai ke rumah dia.
Bila dia sampai kat rumah dia, terus dia ada kunci rumah. Tapi dia masa tu dia dah tak fikir dah nak ketuk pintu ke apa benda, nak buka kunci ke apa. Dia terus ketuk pintu je. Assalamualaikum. Buka pintu. Dan kebetulan masa tu suami Mak Sanah ni baru balik daripada kerja. Suami Mak Sanah ni dia security guard. Waktu malam tu dia baru je lah pulang daripada kerja. Tiba-tiba Makcik Sanah, suami Makcik Sanah yang kebetulan baru balik masa tu, dia buka lah pintu rumah. Awak ni kenapa? Kan awak ada kunci. Kenapa awak macam kelang kabut sangat ni? Nanti saya cerita. Dan Makcik Sanah pun masuk rumah. Dan masa tu suami Mak Sanah ni dia duduk depan pintu. Lama dia duduk depan pintu. Makcik Sanah tak fikir apalah. Makcik Sanah terus duduk. Dan suami tu masih lagi duduk depan pintu. Tak tahu apa benda dia buat. Dalam 5 ke 10 minit barulah suami dia tutup pintu dan kunci. Dia tengok keadaan isteri dia, anak dia waktu ni mungkin dah tidur dah rasanya. Sebab Makcik Sanah tak ceritakan pula anak dia masa ni buat apa. Tapi mungkin anak dia masa ni dah tidur dah. Sebab tadi dia penat kan. So suami tengok Makcik Sanah ni, dia tengok isteri dia. Dia pergilah dapur, dia ambil segelas air. Dia bacalah surah Al-Fatihah ke apa-apa surah lah. Dan dia bagi pada suami isteri dia minum dan sapu kepada muka lah. Dan bila dah semangat Makcik Sanah dah pulih, dia ceritakan balik lah kepada suami dia ni apa yang berlaku tadi sepanjang dia dekat kedai tadi tu. Dan sehinggalah yang dia jumpa makcik yang panjat pokok tadi tu. Dan suami dia kata, tak apalah. Benda ni memang kadang-kadang kita nak cari rezeki. Kadang-kadang dia memang suka mengganggu kita. Jadi tak apalah. Dia mungkin sekadar nak mengusik je tu. InsyaAllah tak ada apa. And then awak pergilah tidur dulu. Rehat-rehat dulu. InsyaAllah lah. Dah tak ada apa-apa dah ni. Suami dia bagi semangat. Dan malam tu pun berlalu lah. Isteri dia pun Alhamdulillah. Malam tu Makcik Sanah cakap dia tak ada apa-apa gangguan ke. Tak ada dapat mimpi pelik-pelik ke. Tak ada. Dan keesokannya, dipendekkan cerita, keesokannya barulah suami dia sempat bagi tahu dia. Sebenarnya, waktu dia balik tu, selepas saja dia tergopoh kapal masuk dalam rumah tu, rumah dia orang lah. Kan suami dia berdiri lama kan depan pintu kan, untuk 5 ke 10 minit gitu kan. Okey, sebenarnya, ini cerita part suami dia pun agak menyeramkan juga sebenarnya. Selepas saja isteri dia masuk, suami dia ni boleh nampak dengan jelas dekat hadapan rumah dia ada seorang nenek tua. Dan dia rasakan mungkin nenek yang sama dengan apa yang isteri dia nampak tadi tu sedang mengesot. Kau bayangkan daripada jalan tu sedang mengesot menuju ke rumah dia orang. Dengan keadaan muka yang dia kata berkedut seribu sambil tersenyum menyeringai, mata terbeliak gitu. Nenek tu seakan mengesot perlahan-lahan. Jadi suami Mak Sanah ni bila dia nampak aja lembaga tu yang berupa nenek tadi tu datang, dia teruslah membaca segala apa ayat dia baca. Yang dia tahu dia baca Al-Fatihah, dia baca Ayatul Kursi, semua ayat dia baca. Sehinggalah nenek tadi tu perlahan-lahan mula gaib daripada pandangan. Sebenarnya tak lama pun nenek tu ambil masa untuk gaib daripada pandangan suami Makcik Sanah ni. Tapi si suami Makcik Sanah ni dia still lagi duduk dekat depan pintu tu sebab dia nak pastikan. Dia nak pastikan je lembaga berupa nenek tadi tu dah tak muncul lagi di mana-mana. Dan bila dia dah berpuas hati, barulah dia tutup pintu. Dan barulah dia pergi dapatkan isteri dia untuk cuba tenangkan isterinya. Dan itulah kisah yang diceritakan oleh Mak Sanah. Okey guys, itu sajalah kisah yang diceritakan oleh Mak Sanah. Ya, okey. Jadi dalam cerita ni adalah sikit pengajaran yang mana kita kalau mencari rezeki ni, tak kisahlah kau kerja apa sekalipun, mesti ada cabaran. Even buat kuih pun ada cabaran dia.
Contoh macam Makcik Senah tadi, dia buat kuih sampai lewat malam, kena ganggu pula tu. Bulan Ramadan tak kan, orang kata bulan Ramadan tak ada hantu, tapi ni kena ganggu kenapa kan. Ada agak ustaz kata yang tak ada tu syaitan, jin ni ada. Dan jin ni kadang-kadang nakal dia tu, dia suka ganggu manusia. Jadi itulah orang kata, peranan kita kadang mencari rezeki ni memang banyak betul dugaan dia. Dan sebagai suami juga, anda kata kalau kita tengok isteri kita dalam keadaan ketakutan tu, contohilah sifat suami Makcik Senah ni. Bila dia tengok isteri dalam keadaan ketakutan itu, dia terus ambil tindakan untuk menenangkan isterinya. Dan saya percaya suami dia tadi pun, bila dia nampak lembaga yang dekat luar tadi tu berupa nenek tadi tu, sejujurnya lah, kita manusia pun kita mesti ada sifat takut tu kan. Jadi saya respect lah pada suami Makcik Senah ni. Dia ketepikan segala ketakutan tu demi untuk menjaga keluarga dia. Cuba bayangkan, kalau dia takut, contoh kalau nenek tu berjaya masuk rumah, apa jadi pula? Nak mau pula satu keluarga kena ganggu kan. Jadi suami dia memberanikan diri melawan rasa takut, menghalau makhluk tu pergi jauh daripada keluarga dia orang, pergi jauh daripada rumah dia orang. Dan alhamdulillah, sehingga hari ni Makcik Senah masih lagi lah duduk dekat kedai yang sama, masih lagi buat bisnes yang sama. Dan Makcik Senah bagi tahu, alhamdulillah, selepas saja pandemik yang berlalu tu, 2 tahun dia kata bisnes kuih raya dia seram. Tahun ni dia kata bisnes kuih raya dah agak rancak, dan semakin rancak lah orang kata, kembali pada asal lah. Jadi itu sajalah kisah daripada Makcik Senah. Dan aku nak ucapkan kepada korang yang mana berpuasa, selamat berpuasa, dan tak lama lagi kita dah nak raya. Jadi aku nak pesan kepada siapa-siapa yang nak balik kampung tu, aku pesan, tolonglah jaga keselamatan korang dekat jalan raya. Bersabar ketika memandu. Aku tahu jalan nak balik raya ni memang jam. Jadi untuk korang yang mana tak tahu lagi, kepada yang mana yang tahu tu tahulah. Kalau yang mana tak tahu lagi, kalau jalan menghala ke utara, ni yang ke utara jalan aku tahu Kalau korang nak mengelak jam selain daripada lalu jalan lama, sebab aku rasa jalan lama pun jam juga kan, korang boleh pakai jalan Lebuh Raya pesisir pantai barat, InsyaAllah. Sebab aku raya Cina hari tu, aku balik daripada kampung aku dekat Perak, dekat belah Kerian sana tu. Nak balik ke Rawang masa tu, kalau ikut plus highway masa tu, memang jam gila memang rapat jam. Jadi aku balik daripada kampung aku tu, aku pakai Lebuh Raya pesisir pantai barat. Cuma pesisir pantai barat ni, aku daripada Kerian tu, aku tak boleh lah terus masuk ke highway tu kan. Aku kena masuk plus dulu sampai ke Cangkat Jering. Keluar aku Cangkat Jering, kau pakailah Waze ke apa, kau Waze pergi ke West Coast Expressway. Masuk ke West Coast Expressway tu, InsyaAllah lah aku nak cakap, highway dia memang tak banyak kenderaan, memang takkan jam lah. Cuma aku nak bagi tahu awal lah, fasiliti dekat highway tu masih kurang lagi. Dan highway tu pun belum 100% siap lagi. Laluan yang ada pun yang aku tahulah kan, daripada Cangkat Jering sampai ke Ijuk tak silap aku, sampai ke belah-belah Kuala Selangor tu. Itu sajalah yang aku tahu laluan yang ada. Tapi bolehlah nak pakai sebagai alternatif kalau korang nak balik raya nanti untuk elak jam. Jadi itu sajalah kisah yang aku nak ceritakan kali ini. Okey, sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.